Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Yang berbahagia Profesor Dr. Anwar Ahmad, Rektor University College Tati, yang diraihkan Bro Lim Jui Sun, pengasas dan pengarah Pertubuhan Dakwah Interaktif dan Tarbiyah IDT. Selamat datang Bro Lim ke UC Tati. Ketua Biro Dakwah Unlimited Tuan Muhammad Faizul bin Ali. Terima kasih banyak-banyak Brother Lee. Kita panggil Brother Lim Brother sebab dalam Islam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi wa la yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, la yu'minu, tidak beriman. Seseorang kamu sekiranya kamu tidak mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Brother, ini Islam. Dan tidak beriman kita kalau kita tak sayang dia seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Sebab tu kita buat dakwah, sebab kita sayang kat dia. Allahuakbar. Terima kasih bro, terima kasih Prof. Hadirin sekalian, siapakah sosok yang membawa nama Lim Jui Sun ini? Iaitu nama besar penuh makna yang bermaksud marilah menuju kejayaan. Ya, beliau benar-benar menuju kejayaan dalam hijrah beliau, iaitu beliau pernah menjadi Buddhis 13 tahun, Kristian Protestan 14 tahun, dan kini Alhamdulillah telah 26 tahun sebagai Muslim. Demikianlah hijrah Bro Lim Jui Sun terkisah. Tidak terhenti setakat itu, malah Bro Lim benar-benar menjunjung maksud nama beliau apabila kini bergerak secara aktif, mewakafkan diri dalam usaha-usaha dakwah dengan melatih Muslim menjadi pendakwah, mengajar teknik-teknik dakwah serta memberikan motivasi kepada Muslim dalam menyebar luas Islam secara hikmah dan berilmu. Baiklah hadirin sekalian, tanpa berlengah masa, marilah sama-sama kita beri perhatian, menadah telinga, memfokuskan jiwa dalam menghadam lumat perkongsian insya-Allah penuh hikmah ini oleh pengasas dan pengarah IDT, Bro Lim Jui Sun, yang akan berkongsi perihal keberkesanan dalam dakwah. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Saya tak tukar nama. Muslimin muslimat di sini nak tahu tak kenapa saya tak tukar nama? Saya tak tukar nama ada banyak sebab. Tukar kajian saya, nama Islam, nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik, tak semestinya perlu dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi, senario zaman Nabi, ramai sahabat yang memeluk agama Islam daripada kaum lain, bangsa lain. Dan majoriti di kalangan mereka kekalkan nama bangsa itu. Contohnya, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang Arab ke Parsi? Dia kekalkan nama Parsi. Bilal bin Rabah, kita kenal Bilal kan? Bilal ni orang Arab ke Afrika? Dan dia kekalkan nama Afrika. Menyelamatkan akidah lebih penting atau tukar nama lebih penting? Ya, so saya fokus kepada ini lebih penting, menyelamatkan akidah. 30 juta rakyat, 18 juta orang Islam. Orang Cina di Malaysia kurang daripada 7 juta. Kira 7 juta lah. Tapi Cina yang masuk Islam baru 42,000, 42,000. Tetapi Cina yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya, satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah 16-1. Di mana? Negara Kristian ke negara Islam? Sebab sebahagian besar di kalangan mereka rasa, kalau masuk Islam, dia beri masalah bukan saja kepada peribadi dia, kepada keluarga dia. Seolah-olah dia berpecah belah keluarga dia. Kamu tak nampak kan? Tak biasa. Contoh, kalau seseorang tu nak masuk Islam, dia perlu tukar nama tak? Di Malaysia, tukar nama kan? Apa perasaan mak bapak? Anak dah tukar nama. Yang kedua, buang nama bapak. Nama bapak pun jadi Abdullah. Apa perasaan bapak dekat rumah? Dah masuk Islam. Okay? Now, balik ke rumah. Boleh tak makan bersama? Dah tak boleh dah. Sebab perkakas yang mereka gunakan tu telah masak barang itu. Dah masuk Islam. Kalau dia mati, harta pusaka dia, orang Islam tu, yang anak dia masuk Islam tu, boleh tak sampai kepada ibu bapa dia, adik beradik dia? Tak boleh. Dah masuk Islam,
perayaan kita tak boleh menyambut bersama dengan mereka. Dah masuk Islam, penyembahan kita tak boleh terlibat. Dah masuk Islam, bila berlaku kematian, anak ni tak boleh terlibat dalam upacara. Dah masuk one whole list. Bagi mereka ni masuk Islam ni memang bagi masalah kita terbalik. Termasuk kita belajar Islam di Malaysia pun terbalik. Kenapa saya kata terbalik? You see, di Malaysia, kita sangat suka bincang hukum hakam. Non-Muslim, dia kenal Islam, bukan kenal akidah Islam, tetapi dia kenal hukum hakam Islam. Oh, ini haram. Ini dosa. Buat ini neraka. Dan sebagainya. So, non-Muslim dia tidak kenal akidah Islam. Sebab kita banyak bincang tentang hukum hakam. So, 13 tahun ayat yang diturunkan, majoriti ayat-ayat apa? Akidah. Dan bila akidah para sahabat dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat Quran, hukum hakam. Itu pun sedikit demi sedikit selama 10 tahun. Kenapa mula dengan akidah dulu? Ada tak bangunan yang tak bina tiang dulu? Dia kena tiang dulu, betul? Dia punya asas bila dah kukuh, barulah boleh bina dinding dan siling. Setuju tak? Tapi masalah kita hari ini, kita punya tiang telah bina kukuh ke belum? Tapi kita banyak cerita tentang hukum hakam. Kita terus naik dinding, naik siling, bincang interior design. Padahal tiang belum dibina dengan betul. Para sahabat minum arak. Tetapi Allah tidak mengharamkan. Nabi tidak mengharamkan. Selama 13 tahun di Mekah, Allah tak haramkan. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mendidik. Dia sebut. Dia kata surat Baqarah surah kedua ayat 219. Arak sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah didik tetapi Allah tidak haramkan. Kenapa Allah tak nak haramkan awal-awal? Sebab bangunan tu tiang belum bina dengan kukuh. You tak nak kanan, nak naik dinding, naik siling buat interior design. Nampak? Allah tak haramkan. Dan bilakah Allah haramkan? Bila sahabat akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah. Bila mereka berhijrah ke Madinah, tahun ke-14 Allah tak haramkan. Ke-15 tak haramkan. Ke-16 pun tak haramkan. Ke-17. Bila Allah turunkan surat Al-Ma'idah, surat ke-5, ayat 90. Bila ayat itu diturunkan, barulah Allah mengharamkan minum arak. Maka sahabat baru berhenti minum. Kenapa makan 17 tahun kemudian baru mengharamkan? Sebab dalam Islam, dia bukan mula dengan hukum hakam. You kena mula dengan akidah. Saya bagi satu contoh. Tes muslimah di sini. Kalau seorang wanita bukan Islam masuk Islam, saya serahkan muslimah ini kepada kamu. Apa perkara pertama dalam otak kamu? Cakap. Otak you tak ada lain punya. You tak akan ingat rukun Islam, rukun iman. You akan ingat macam mana nak balut dia. Betul? This is a problem. You semua mula dengan hukum hakam. You like to talk about the fiqh, the do and don'ts. Ini yang masalah. Sepatutnya kita punya kerja adalah fokus kepada macam mana nak buat dia faham agama Islam. Macam mana nak buat dia akidah bina dengan betul. Sebab itulah non-Muslim sangat jauh daripada agama Islam. Sangat takut dengan Islam. Sebab kita bincang hukum hakam banyak. Akidah tak jalan. Ini soalan cepu mas bagi semua. Mu'alaf tanya sekali lagi. Keseluruhan Quran ada berapa ayat? Semua tahu. 6, 2, 3, 6. Okey, nanti dulu. 6,000 lebih. Okey. Berapa ayat yang menceritakan tentang hukum hakam? Ayat hukum hakam baru 400 lebih. Tetapi ayat akidah 5,000 lebih. Mati-mati kita mau bincang hukum hakam dulu. Always remember the do and don'ts come last. Akidah come first. Terima kasih Rektor, terima kasih Bro Lim, terima kasih Tuan Faizul. Hadirin warga Dewan sekalian, sungguh tugas berdakwah yakni menyeru dan mengajak kepada kebenaran dan ketaatan adalah tanggungjawab setiap Muslim. Memang tiada ragu. Dan sungguh Allah janjikan ganjaran berlipat kali ganda jika seseorang itu mendapat petunjuk hasil daripada dakwah kita. Justru marilah kita semua merebut peluang menyampaikan dakwah dalam pelbagai medan dan penjuru, terutama dalam kalangan ahli keluarga, sebagaimana gesaan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras. Hadirin sekalian, maka berakhirlah majlis ilmu kita pada petang ini. Mudah-mudahan ia menjadi penyubur kepada hati kita semua dalam menyemarakkan usaha dakwah. Sesekali ambil ruang masa berfikir. Jika Bro Lim sekian-sekian dalam dakwah, aku bagaimana? Terima kasih Bro Lim, terima kasih Dakwah Unlimited, terima kasih pejabat rektor dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.